Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita, diberikan peluang kepada kita dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada segala nikmat yang diberikan oleh Allah taala kepada sekalian hamba-hambanya. Antaranya dua nikmat yang terbesar, iaitu daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian nikmat-nikmat lain yang sentiasa mengiringi kita, daripada nikmat kesempatan masa boleh pakai hadir ke rumah Allah taala pada malam ini semaya berjamaah buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga diberi kesihatan yang sempurna, boleh semaya, boleh beribadat kepada Allah taala tanpa ada sebarang gangguan. Dan juga pada malam ini dapat kita bersama dalam kuliah ataupun majlis ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada catatan amalan pahala yang boleh kita bawa untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Minhajul Abidin pada muka surah 9, baris yang ke-10 daripada bawah ke atas. Alhamdulillah, pada kuliah lepas kita sebut dah ataupun kita telah bincang bersama daripada bab yang terakhir ataupun aqabah yang terakhir, cabaran ataupun halangan-halangan yang patut ditempuhi oleh kita semua yang nak berjalan menuju ke hadratillah, nak sapa kepada Allah Subhanahu wa taala, nak capai redha Allah Subhanahu wa taala, iaitulah pada aqabah puji dan syukur. Aqabah yang ketujuh, aqabah puji dan syukur kuliah lepas tersebut. Dan itulah yang merupakan aqabah yang terakhir, halangan yang terakhir setelah kita berjaya menghadapi daripada 6 cabaran-cabaran yang sebelumnya. Daripada cabaran aqabah ilmu dan ma'rifat, mula-mula sekali kena ada ilmu nak kita nak jumpa Allah taala. Kemudian bila dah ada ilmu, nak mari hadir dalam diri kita, perasaan kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa maksiat kita kepada Allah. Kemudian juga bila dah kita bertaubat, bila sudah kita bersih dah hati kita, jiwa kita sudah bersih kerana kita sudah bertaubat, maka ketika itu hadirlah rintangan-rintangan disebut sebagai aqabah al-awaid yang menghalang ibadat kita. Kemudian juga diberi pula godaan dengan aqabah al-awarid. Kemudian juga bila dah selesai kita hadap daripada rintangan, cabaran, dugaan untuk kita beribadat kepada Allah taala, maka Allah taala membangkitkan perasaan untuk kita beribadat dengan aqabah al-bawa'is, di aqabah yang mendorong kita buat amal ibadat kepada Allah. Kemudian daripada itu juga Allah taala menguji kita dengan aqabah al-qawadih, celaan-celaan ataupun benda-benda boleh menyebabkan amal kita rosak di sisi Allah taala.
Bila dah kita sudah hadap belaka, maka akhirnya kesudahannya kita berada pada akabah puji dan syukur. Terima kasih kepada Allah Ta'ala kerana telah memberi peluang kepada kita untuk kita berjaya dalam menghadapi segala halangan-halangan untuk menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang hampir kepada Allah Ta'ala. Itu cabaran dia ada 7 sebelum ini. Bagaimana disebut ataupun digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala daripada kitab Minhajul Abidin yang kita mengaji ni. Baik, untuk malam ini baris 10 daripada bawah ke atas. Maka apabila selesai ia, ni maka apabila selesai ia, makna kata selesai ia tu maknanya kita lah, daripada kalangan orang-orang yang salikin, orang yang nak berjalan, nak menuju ke hadratillah itu, selesai daripada aqabah, maknanya daripada segala aqabah, segala halangan-halangan ini, dan turunlah ia. Makna kata turunlah ia, maksudnya iaitulah turunlah orang yang nak beribadat ataupun orang yang salikin berjalan menuju ke hadratillah tadi itu. Padanya pada Allah Ta'ala dengan ibadah. Ada moga kita berjaya dah. Kita sudah tepuh segala cabaran, menghadirkan dalam diri kita ini kemanusiaan dalam beribadat. Maka pada itu kita mula nak mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada sebagai cabaran adalah kita boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala dengan jiwa yang bersih. Sebab apa? Pasal kita bermujahadah, kita menempuh 7 cabaran aqabah tadi yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi. Dia maknanya turunlah orang yang nak beribadat kepada Allah Ta'ala itu, padanya pada ibadat kepada Allah, maka tiba-tiba apa dia? Barulah kita rasa kita ni boleh menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau sebelum ni nak buat amal ibadat berasa payah, acu nak semaya berasa malah. Bila dah semaya Tuhan uji macam-macam, berasa kita semaya nak tunjuk ke orang, semaya nak takabur dengan ibadat semaya tersebut. Di atas segala ibadat kalau sebelum ini yang diuji oleh Allah Ta'ala, maka pada ketika ini bila dah selesai berlaku, dah kita hadap berlaku dah, maka dalam keadaan ini barulah kita rasa benar-benar diri kita ni nak mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bukan senang kita nak duduk pada tempat orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lah yang selayak-layak kita sembah. Kadang-kadang duduk tengah semaya tu, mari lagi perasaan kita atas benda lain. Duduk semaya pun duduk ingat benda lain, galik-galik lagi. Ni akad takbir Allahu Akbar, mari selalu mikir benda dunia. Mari fikir anak-anak kita, mari fikir harta-harta kita, segala yang boleh memberi gangguan dan amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Hak tu hak sebelum pada kita berjaya hadapi, kita berjaya tempuh daripada segala cabaran tadi hak kita mengaji sebelum ini, maka dalam keadaan ini kita sudah rasa kita nak menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala itulah yang selayak-layaknya kita sembah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Ta'ala sebut Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu. Dia Allah Ta'ala bagi satu amaran kepada kita, pesanan kepada kita, supaya kita sembah hanya kepada Allah Ta'ala. Tak kira dah dalam segala perbuatan kita, bukan setakat dalam amal ibadat kita saja, segala perbuatan kita, ada kullu af'al ataupun jami'il af'al, segala perbuatan kita nak kepada Allah Ta'ala semata-mata. Semaya itu sama telah lah nak kepada Allah, buat amal ibadat lain ataupun buat pekerjaan lain pun nak kepada Allah Ta'ala berlaku. Kita kerja kerana Allah Ta'ala, kita makan kerana Allah Ta'ala, kita berjalan kerana Allah Ta'ala, kita dalam keluarga pun kerana Allah Ta'ala. Segala perbuatan kita nak kepada Allah Ta'ala. Dia yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, alladzi khalaqakum. Dia maknanya menciptakan kamu, walladzina min qablikum, juga orang sebelum kamu Allah Ta'ala berlaku buat. Bukan kata kat kita yang Allah Ta'ala buat, hak dulu orang lain buat dah, Allah Ta'ala berlaku. Supaya apa? La'allakum tattaqun,
supaya kamu terpelihara dan kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maknanya di sini gambaran kepada kita nak kepada takwa, konsep yang utama kena sembah Allah Ta'ala. Sebab itu kita jangan gaduh ataupun kita jangan rasa kita hebat, jangan kita rasa bertakwa selagi konsep kehambaan kita tidak kena dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita mengaku kita bertakwa, dan kita mengaku kita beriman kepada Allah Ta'ala, tapi dalam masa sama kita tak beriman. Lagu mana kita tak boleh nak menghalang ataupun kita tak boleh duduk dalam keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Lagu mana? Antaranya ulama sebut kepada kita, antara ciri-ciri orang yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, iaitulah yang pertama, bila mana ditimpa musibah kita bersabar. Ini orang yang kuat konsep dia beriman, berabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang diuji sikit, ya Tuhan uji sikit, ya marah lalu kepada Allah Ta'ala. Tak boleh, tak ada rasa sabar dalam diri kita. Tuhan uji musibah kepada kita, beri kesakitan kepada kita, kekurangan nasib kita segala-galanya, maka kita pun rasa lemah selalu dah. Ini bukan ciri-ciri orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Orang yang serah diri kepada Allah Ta'ala setiap masa adalah dia bersabar atas musibah, segala ujian dia. Kemudian dalam masa yang sama juga dia redha atas segala ketentuan Allah. Di kenapa Allah Ta'ala sebut innallaha ma'as sabirin? Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Nak suruh Allah Ta'ala bersama kita semua, maka kena banyakkan bersabar. Itu antara konsep yang pertama ataupun utama kalau kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, lagu mana pula dikatakan oleh para ulama kepada kita, antara konsep kehambaan juga, bila mana kita ditimpa maksiat, kita buat maksiat, maka kita segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan tangguh. Kenapa? Kerana kita bila kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, maka dalam keadaan itu kita faham betapa besarnya azab ataupun balasan Allah Ta'ala bila mana kita kufur ataupun kita buat maksiat kepada Allah. Maka dalam keadaan ini kita berasa takut semua kepada Allah. Buat maksiat, segera bertaubat. Bahkan kata ulama rahimahullahu ta'ala, at-taibun kaman la dambalah. Orang yang bertaubat itu seperti mana tidak ada dosa. Kenapa? Jua lekat dosa, dia taubat, maka bersih dia. Berulang dosa, berulang taubat, kata ulama. Jangan ipung dulu. Ni duk ipung, dulu, muda lagi, taubat lagi lah. Jangan. Kenapa? Karena kematian itu tidak mengira umur kita. Bila-bila masa kita boleh mati, boleh meninggal dunia. Maka bila buat dosa, buat maksiat, segera bertaubat. Bahkan ini juga merupakan salah satu cara kita menunjukkan sifat keabdian kita kepada Allah Ta'ala dengan cara kita taksi walaupun sikit pun dosa ada pada kita. Sungguhnya orang yang berdosa itu di sisi Allah Ta'ala amat hina di sisi Allah Ta'ala. Tuhan tak pandai pun. Tuhan hanya pandai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu ada dosa, segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala juga sebut penghambaan diri kepada Allah Ta'ala, iaitulah sifat ubudiyah itu adalah bergantung kepada kedudukan manusia yang menempatkan diri dia sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Allah Ta'ala juga sebut dalam surah Al-Fatir, kata Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, kamulah yang bergantung dan berkehendak kepada Allah Ta'ala, bergantung harap kepada Allah Ta'ala, sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala kita. Itu sifat hamba. Ada pun sifat Allah Ta'ala, dia bersifat dengan istighna, iftiqarun ilaih. Dua sifat. Kepada istighna ni terkaya. Terkaya maknanya istighna, terkaya, iftiqarun ilaih, dia semua berhajat kepada dia. Itu sifat Allah Ta'ala. Dia berkaya, maha kaya, terkaya, dia semua pakat berhajat kepada dia. Kalau kita dah rasa kaya tapi kita dah berhajat lagi, nak lagi harta, nak lagi, mana tak kaya lagi lah kita tu. Sifat orang terkaya, dia tak sia dah benda lain. Kenapa? Kerana dia sudah benar-benar kaya. Di maknanya
Allah Ta'ala itu bersifat dengan Al-Ghaniyul Hamid, maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu serta maha terpuji. Nah, ayat yang sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, setara mana kita hebat sekalipun nak kepada sifat kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam keadaan ini kita sudah rasa diri kita ni betul-betul nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala, nak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, yang dimaksudkannya itu dan yang dikehendaknya apa dia daripada ibadat kepada Tuhan itu antara dua tangan, iaitulah di hadapan dia. Seolah-olah dia sentiasa menganggap bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa berada di depan dia semua. Ini tahap orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh dia nak sentiasa bersama dengan Allah Ta'ala. Tapi payahlah kita nak boleh setara tu. Kita ni buat amal ibadat tu berasa payah dah, berasa laik dah. Tempat lain lah tempat kita tak rajin lakukan amal ibadat, alhamdulillah. Noyanya perasaan kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala tu pun berasa payah dah. Apatah lagi kita nak sentiasa berharap, sentiasa merasakan Allah Ta'ala sentiasa berada di depan kita, lagilah payah. Tapi hak lagu tu lah hak comelnya, biar sentiasa kita rasa kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Noyanya kasihnya kita, cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu antaranya disebut oleh ulama rahimahullahu ta'ala, bila mana seorang sufi ataupun ahli tasawuf itu berada satu makam yang dinamakan sebagai makam fana'ul fana', maka dalam keadaan itu tak simnullah itu dalam hati dia tak ada dah masiwallah, tak ada dah benda lain daripada Allah Ta'ala dalam hati dia kecuali Allah Ta'ala aja. Tak simnullah dunia, tak si harta, tak si berlaku. Lepas tu nak apa? Nak Allah Ta'ala semata-mata. Setiap nafas dia, setiap sebutan dia, setiap bibir bergerak, semua Allah, 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 Allah. Tu satu cara, satu keadaan dia betul-betul hampir dengan Allah Ta'ala. Dia bahkan bila mana dia hampir dengan Allah Ta'ala, dia kata kan, antara kata-kata orang sufi rahimahullahu ta'ala, kalaulah ada mati itu dijual di pasar, maka akulah orang yang mula-mula beli. Kenapa? Kerana dia nak kepada Allah Ta'ala berdoa. Kenapa? Dengan matilah dia boleh jumpa dengan Allah Ta'ala. Dengan matilah dia boleh jumpa dengan kekasih dia paling dia sayang. Nak ayatnya, dalam keadaan ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari perasaan dia nak beribadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah Allah Ta'ala sentiasa berada bersamanya di hadapan dia. Maka tiada berjalan, maknanya tidak ada melakukanlah ia seseorang itu akan sesuatu melainkan semuanya ibadah. Buat apa pun atas ibadat berlaku. Semaya itu terturut ibadat, hijau atas ibadat, makan pun ibadat, masuk tandas pun ibadat, semua atas jalan ibadat berlaku. Melainkan sedikit. Malaikat maknanya malaikat kecuali ada jatuh tepat tu turun perhatian itu segala kurniaan Allah Ta'ala. Maknanya segala-gala tu serah kepada Allah Ta'ala berlaku. Dia jatuh ia dalam tempat turunnya perhentian kurnia Allah Ta'ala tu. Baik. Dan padang maknanya luahnya perasaan tu, rindu dia. Dia seolah-olah rindu dia tu luah. Dan tanah lapang mahabbah. Dia seolah satu tempat yang luah dengan penuh dengan rasa cinta dia, mahabbah dia, kasih dia kepada Allah Ta'ala. Noyak setiap masuk ada perasaan kasih dia, ada perasaan sayang dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian maka jatuh di dalam kebun ridwan. Maknanya kemudian daripada itu tu maka jatuhlah ia seseorang itu di dalam kebun yang itulah limpahan kurniaan ridwan. Ridwan itu apa dia? Redha Allah Ta'ala. Dia maknanya sampai satu masa bila mana dia ni dalam keadaan dia ni buat amal ibadah, dia suruh diri dia kepada Allah Ta'ala, kemuncak dia ke apa dia? Berada dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni payah. Nak boleh ke Allah Ta'ala redha tu payah. Dengan syarat apa dia? Kita kena mujahadah, kena lawan hawa nafsu,
kena lawan kehendak kita, biar kita buat tu segala kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Dan ayatnya dalam keadaan ini rindu dia menyebabkan Allah Ta'ala redha kepada dia. Dan basatin ni maknanya taman-taman kurnia Allah Ta'ala berjinuk-jinuk. Berjinuk-jinuk ni mana hati dia tu. Daripada awal asal dia lihat, hati dia ni payah buat amal ibadat, payah ni segala-gala kebajikan jadi payah. Tapi akhirnya jadi jinuk di hati dia tadi tu, hingga memasuklah ia kepada dia hamparan imbisak. Hamparan imbisak ni maknanya kesukaan dan martabat mendapatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kau lama kau dekat, kau lama kau rapat dengan Allah Ta'ala. Dan itu beza kita takut kepada Allah dengan kita takut kepada makhluk. Kita takut kepada Allah, kau lama kau dekat, kau takut kau dekat, kau takut kau dekat. Dia kalau makhluk, kau takut kau jauh gitu. Takut kau rimah, kau lari gitu. Takut dengan Allah Ta'ala, kau dekat. Maknanya kau takut kita kepada Allah Ta'ala. Nak boleh kau takut tu. Mari pasal takut boleh menyebabkan semakin lama hampirkan diri dia, makna diri seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Dan makna kata dan tu jadilah segala amal dia tadi tu tempat munajat kepada Allah Ta'ala. Dia nak boleh ke hati kita tu, mari pasal sentiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Munajat tu apa dia? Munajat itu kata ulama rahimahullahu ta'ala, munajat itu iaitulah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara kita berdoa, kita berzikir. Itu cara munajat. Setengah orang munajat dengan doa, setengah orang munajat dengan zikir, setengah orang munajat dengan luahan-luahan hati dia, mengadu dia kepada Allah Ta'ala segala masalah. Kita tak kadang-kadang masalah ni kita luah ke lain, kod Facebook, kod WhatsApp ada masalah kita. Sedangkan siapa dia beri masalah kepada kita? Allah Ta'ala, maka mengadu kepada dia. Dia supaya apa? Supaya Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada kita. Segala masalah tadi ada jalan penyelesaian dia. Dia tempat selesai siapa dia? Allah Ta'ala juga. Minta dengan Allah Ta'ala. Munajat, banyak yang munajat kepada Allah Ta'ala. Sepertiga malam dia kita bangun qiyamul lail. Sebab itu kata ulama rahimahullahu ta'ala, antaranya dia satu ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sahabat tanya Nabi, ayyud du'a asma'. Sahabat tanya Nabi, gapo dia gak doa-doa hak Tuhan dengar? Maka Nabi sebut yang pertama gapo dia? Ad-du'a'u fi duburis salah. Yang pertama doa selepas kita sembahyang, Allah Taala dengar. Sebab itu lepas sembahyang banyak baca doa, jangan gaduh bangun. Baca doa minta dengan Allah Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-du'a'u as-sha'im hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Itu doa pun amat-amat makbul, Allah Taala dengar. Dan yang ketiga, ad-du'a'u al-mazlum, doa orang yang kena zalim. Doa kena zalim pun Allah Taala dengar. Allah Taala sangat-sangat nak mengabulkan doa-doa mereka yang dizalimi. Yang keempat, ad-du'a'u fi juyufil lail. Doa pada waktu tengah malam. Ada waktu tengah malam bangun ngadap Allah Taala, kriuk tak ada masalah. Dia kriuk sedih kita mengadu kepada Allah Taala segala-gala, tempat kita bermunajat, seruh kepada Allah Taala. Dia maknanya munajat tu seruh kepada Allah Taala, minta tolong dengan Allah Taala supaya Allah Taala jaga kita, dia melindungi kita daripada segala musibah, serta diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Biar boleh husnul khatimah. Tapi masalahnya payah lah dia nak boleh ke bangun malam. Payah ni bangun malam. Bangun subuh payah dah. Tidak tempat kita, tempat lain lah. Tempat kita penuh semua subuh, alhamdulillah. Ayatnya payah, saqilatu ala nafs, ulama sebut berat pada nafsu tu yang jadi payah tu. Dia maknanya minta tolong dengan Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala dan tercapai. Bila kita bermunajat, maka Allah Ta'ala terima. Disebut dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, kata Allah, doalah kepada aku maka aku akan mustajab. Cuma kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Dia kena faham boleh. Jangan kita berdoa nak suruh Allah Ta'ala makbul selalu. Dia kena ingat molek.
Sebab itu dalam ayat lain Allah Ta'ala semua asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda tu takrahu semua tak suka pun, mu tak sia benda tu, tapi di sisi Allah Ta'ala benda tu baik, maka Allah Ta'ala tak bui lagi. Ni kita duk minta tapi benda tu tak baik pada Allah Ta'ala. Fa asa an tuhibbu syai'an, kadang-kadang kita nak benda tu, fahuwa syarrul lakum, di sisi Allah Ta'ala tak molek. Maknanya Allah Ta'ala lah yang lebih menentukan segala-galanya. Kita minta tugas, kita minta ya. Minta dengan Allah Ta'ala segala hajat kita, munajat dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan tercapai segala hajat kita. Dia mendapat ia persalinannya, maknanya kurniaan daripada Allah Ta'ala dan karamah. Semua ni Allah Ta'ala beri kepada mereka-mereka yang menyerahkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kena faham. Dia kena faham permintaan kita, munajat kita, semua itu Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka-mereka yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semua orang. Dia kalau Allah Ta'ala rasa orang ni bagus, aku dah dapat minta sokmo, tiap malam duk doa minta, maka Allah Ta'ala akan kabulkan segala permintaan munajat kita tadi tu. Baik, maka iaitu bersedak-sedak ni masih lagi menceritakan kepada kita bagaimanakah keadaan bila mana kita sudah berada dalam satu tahap mudahnya buat amal kerana kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Bila dia dekat Allah Ta'ala, hampir kita kepada Allah Ta'ala, maka iaitu bersedak-sedak di dalam ibadat tu lah. Suka buat amal ibadat, lepas sembahyang nak sembahyang, lepas mengaji nak mengaji, lepas puasa sunat, macam-macam buat amal ibadat, macam-macam buat benda-benda baik, benda kebajikan, semua tu jadi sedap berlaku. Bila dah sedap ni kita rasa dah buat semua lah. Sebab kita makan nasi belau lah, sedap nasi belau air dingin. Dia sedap nasi belau air dingin. Maka kita buat sedap, kita beri, makan juga. Kenapa? Kerana sedap. Begitulah amal tu. Amal ibadat bila satu tahap jadi sedap, maka kita berasa nak buat semua. Inilah yang dikatakan sebagai jannatul ajilah, surga yang disegerakan atas dunia. Atas dunia wasa lazat dah. Manisnya semaya tu jadi galik tu. Ada setengah tu disebut oleh para ulama rahimahullahu taala, antaranya kita ahli sufi. Ahli sufi ni orang hebat lah. Dia semaya dalam keadaan dia ni terlalu sedap sangat. Dia tak pernah jadi tok-imam. Satu ketika orang minta tok-imam, naik ustaz jadi tok-imam. Orang tak tahu dia ni semaya lama. Maka dia pun naiklah. Bila semaya esok, akad takbir semaya esok, sudah wisada assalamualaikum warahmatullahi, masuk bel subuh dah. Loyaknya dia semaya lazat, suka dia semaya. Suka dia buat amal ibadat, kita payah. Semaya 5 minit pemujur dah. Dia kadang-kadang tu imam baca panjang pun marah. Buat lain lah bukan tempat kita. Dia marah, Allah tu imam banyak baca rumah lah tu imam. Itu tempat lain bukan tempat kita. Ayatnya payuh, tak rasa manis buat amal ibadat. Buat amal ibadat dengan rasa terpaksa. Buat amal ibadat kenapa? Kerana malu kat orang. Dia maknanya buat amal ibadat tanpa ada rasa kemanisan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu nak biar kita nawi perasaan-perasaan yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Ta'ala, dalam masa yang sama kita cuba untuk kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa zakat itulah kuliah kita pada malam ini, maka iaitu bersedak-sedak di dalam nikmat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.